والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang aman, damai, tentram, dan kita masih lagi menerima sinaran cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, topik perbincangan kita pada malam ini ialah berkaitan dengan dasar pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak bincang masalah ini? Bertepatan dengan yang sedang kita lalui sekarang ini ialah musim cuti persekolahan, di mana anak-anak kita berada di rumah dan mereka berlepas diri buat sementara waktu dari dasar yang diajarkan, yang ditentukan oleh sistem pendidikan negara, dan dia berada di rumah, berpindah daripada sekolah ke rumah. Dalam masa 2 minggu ini kadang-kadang kita terlepas pandang soal sesungguhnya madrasah yang pertama dia sebenarnya bukan berehat daripada persekolahan, tetapi dia kembali kepada persekolahan yang asal dan utama, iaitu rumah sebagai sekolah. Justru dalam mewujudkan suasana pendidikan dalam rumah kita, macam mana kita nak bentuk sebuah rumah yang menjadi institusi pendidikan terhadap anak-anak kita, dan apakah yang kita nak buat dalam rumah kita sehingga dia menjadi sebuah sekolah yang menepati kehendak syariat. Dan jemaah yang dirahmati Allah, di akhir-akhir ini masyarakat kita, bahkan masyarakat Islam seluruh dunia berada dalam kelam kabut. Kenapa kita katakan begitu? Bahawa dunia Islam dicuba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pelbagai masalah. Yang berlaku di Syria, mereka diserang pemimpin mereka sendiri. Yang berlaku di negara-negara Arab yang lain, isu masalah kemasyarakatan, sosial dan sebagainya. Hatta di sebuah negara Arab ada wanita yang berhijrah bersama suami dan istrinya, suaminya dan anak-anaknya, berpindah kepada negara Arab yang lain. Rupanya didapati mereka itu berpindah dengan tujuan untuk mengedar dana. Dan masalah-masalah seumpama ini bukan hanya dikisahkan di negara-negara Arab, bahkan dia juga melibatkan negara-negara Asia, bahkan Asia Tenggara, dan termasuklah kita negara Mesir. Jadi bagaimana kita nak lakukan dalam kehidupan kita supaya rumah kita adalah rumah yang menepati syariat Islam? Pertama sekali, mestilah kita sebut bahawa kewujudan institusi rumah adalah sebuah institusi yang membina seseorang yang berada di dalamnya. Seorang tabi'i bernama Sa'id bin Musayyib, putrinya, anak perempuannya pernah dilamar oleh seorang
juga anak khalifah, telah dilamar oleh Al-Walid ibn Abdul Malik. Tetapi Sa'id bin Musayyib menolak. Mereka bertanya kepada Sa'id, Allah tanya Sa'id, kenapa Sa'id kamu tolak pinangan Al-Walid ibn Abdul Malik, sedangkan dia tu anak kepada khalifah? Apa jawab Sa'id bin Musayyib? Dia kata, apakah aku rela memindahkan putriku dari rumah yang selalu dilanunkan ayat-ayat suci Al-Quran ke rumah yang hanya ada nyanyian dan memabukkan? Dan semalam saya baca dalam sebuah portal internet tentang apa yang berlaku di masyarakat kita hari ini. Lebih-lebih lagi dalam remaja kita disodokkan dengan hiburan-hiburan yang melampau. Perhimpunan jutaan belia contohnya didatangkan dengan kumpulan K-pop daripada Korea untuk menghiburkan anak-anak muda. Kemudian ada pula lumba kereta tengah malam sehingga melanggar penonton 17 tercedera, termasuklah beberapa yang cedera parah. Kemudian adalah yang mengulas tentang pada malam itu, bila dilihat di channel-channel TV yang majoriti penontonnya adalah masyarakat Islam, sama ada TV 1 ke TV 3 ke Astro Rio ke apa, semuanya pada malam itu ialah berkisar tentang hiburan. TV 1 dengan konsert K-popnya, TV 3 dengan konsert juga, konsert akhir daripada awal sampai akhir semua konsert. Yang bukan Islam, channel bukan Islam, yang TV 7 malam tu rancangan dokumenter. Orang lain menimba ilmu, anak-anak muda kita disodokkan dengan hiburan. Bila dibuat kajian statistik pula, pelanggan Astro, kalau di kampung rumah, ya Allah, rumah dhaif, nak hantar anak belajar Quran, nak bayar mahal sikit pada guru mengaji Quran. Kalau RM50 kira mahal, bagi puluh kuning RM10. Tak apalah, dia berjadi lagi. Payah bayar bil Astro, kadang-kadang tambah pula tukang besi, tambah dengan hiburan-hiburan yang lain. Langgan pula Astro, Astro apa, Astro apa. Pasal tengok Maharaja Lawak, langgan Astro. Bayar, betul. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bukanlah maksud saya untuk menceritakan tentang masalah yang berlaku, tapi itulah realiti yang berlaku dalam masyarakat. Apabila institusi rumah dikosongkan daripada nilai pendidikan, yang ada di rumah ialah waktu kerehatan, kita biarkan anak kita menonton televisyen dan sebagainya. Maka pada malam ini sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sama-sama kita menyoroti dasar pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dituliskan oleh Dr. A'id Al-Qarni. Dr. A'id Abdullah Al-Qarni dalam buku yang bertajuk Baitun Ussisa 'ala Taqwa, rumah yang dibina di atas dasar takwa, dan telah diterjemahkan buku ini dengan tajuk Membina Keluarga Bahagia dan Sejahtera. Alangkah perlunya kita kepada membina institusi pendidikan, sebab itulah yang dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama sekali masuk Islam sewaktu dakwah Nabi, pada hari pertama baginda berdakwah, yang pertama sekali masuk Islam ialah Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda. Orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan lelaki ialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib baginda. Orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan kanak-kanak ialah Ali bin Abi Thalib,
sepupu Nabi yang tinggal dengan Nabi. Begitu juga yang pertama sekali masuk Islam daripada kalangan hamba ialah Zaid bin Harithah, juga khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dimulakan oleh Nabi, orang yang ada di sekitarnya bahkan berada di dalam rumah. Baitun ussisa 'ala taqwa, bukan sekadar masjid yang dibina di atas dasar takwa, tetapi baitun ussisa 'ala taqwa. Ambil contoh bagaimana Sa'id bin Musayyib bila anaknya dilamar oleh anak khalifah, dia tolak. Bahkan dia mengawinkan anaknya yang dibina anak khalifah itu dengan seorang muridnya dengan mas kawin hanya 2 dirham. Menolak pinangan anak khalifah mengawinkan dengan anak muridnya yang sudah pun budak dengan mas kawin hanya 2 dinar. Kenapa? Kerana dia mahu anak dia membina keluarga di atas dasar takwa. Hari ini kalau kita tengok majlis nikah kahwin, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan pelbagai budaya perkahwinan yang diserap masuk dalam agama Islam, dengan adanya kapet mewah seolah-olah itu adalah pertunjukan untuk menunjuk-nunjuk keindahan dan kecantikan dengan makeup yang melampau, menyerap budaya yang asalnya bukan daripada agama Islam, tapi kita menampakkan dia sebagai Islam. Dengan pula poster-poster yang kita tengok menjolok mata. Akad nikahnya baru semalam, poster tu dah siap 3 minggu lepas. Gambar apa macam dah suami isteri berpegang dan sebagainya. Baitun ussisa, apakah ini rumah tangga yang diinginkan oleh ayah-ayah dan ibu? Kalau ada yang belum lagi buat, jangan buat. Kalau ada dah buat, belum sampai majlis, tak payah gantung. Apakah kita nak berbangga dan bermegah dengan kemungkaran yang dibuat oleh keluarga kita depan tetamu kita? Anak kita ambil gambar, bila kak nikah semalam, bawa kak nikah. Gambar dia, Masya Allah. Kadang-kadang dengan posing yang menggairahkan puana. Tak depan rumah, semua tetamu mari tengok gambar ni gambar bila, belum jadi suami isteri. Baitun ussisa 'ala taqwa. Kita kembali kepada sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dalam soal rumah kita. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah. Perkara pertama yang ada dalam rumah yang perlu dipelajari oleh anak-anak kita, dasar pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali ialah pendidikan yang didasari oleh rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Waktu inilah kita nak menanam kepada anak kita rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Selepas dia mencintai fizik, sains, matematik dan sebagainya, bila masa kita nak mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau musim sekolah, masa itulah nak tuition. Waktu maghrib pukul 8 hantar anak tuition. Habis tuition pukul 10. Cuti sekolah, kau tak mari duduk masjid. Apa macam gaya ngekek apa-apa. Tak di kuliah ni bukan nak apa, nak belajar ni, tak di kuliah ni. Soal kita mendidik anak kita untuk mencintai Allah dan Rasul. Bagaimana didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengajak keluarganya dan sahabatnya untuk membesarkan, melebihkan, meninggikan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada segala-galanya. Sehingga Umar radhiyallahu anhu, bila dia kata, ya Rasulullah, demi Allah aku lebih mencintaimu dan berbanding dengan hartaku, keluargaku, anakku, kecuali diri. Nabi kata, tak lagi ya Umar, melainkan engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar tarik balik, dia kata, ya Rasulullah, demi Allah aku lebih mencintai dirimu daripada diri. Barulah Nabi kata, al-ana ya Umar, sekarang barulah dia ya Umar.
didikan Nabi terhadap sahabat meninggikan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Umar yang merupakan seorang pemimpin yang besar, dia berkata dengan jelas, aku dapat menguasai dunia dan seisinya dengan satu kata yang aku sukai, ialah cinta Rasul, iaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar bin Khattab. Seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadir, sewaktu menghunuskan pedangnya menuju ke medan peperangan Uhud, sewaktu maju ke medan perang, dia bertemu dengan Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz berkata kepadanya, wahai Anas, kembalilah kamu. Dia kata, jauhilah kamu daripada aku, menjauhlah kamu wahai Sa'ad. Sesungguhnya aku telah mencium bau syurga di bawah gunung, di bawah kaki gunung Uhud. Lalu Anas bin Nadir keluar bergabung dengan pasukan, dan akhirnya dia gugur sebagai syuhada, sebagai syahid di jalan Allah. Para sahabat, Hanzalah, siapa yang tak kenal Hanzalah, meninggalkan isterinya sewaktu mana pengantin juga menuju ke medan perang, akhirnya gugur sebagai syahid dan dimandikan oleh khalifah, oleh malaikat, dan juga diiringi oleh bidadari surga. Mereka semua melebihkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Hari ini anak kita nak letak mana? Tengah asyik tengok TV, kadang-kadang ditukar, jual salat entah ke mana, TV diagung-agungkan. Mak dia pun duduk sekali, tak? Mak dia pun duduk sekali layan. Ayah dia kata, jom ayah salat, ayah pergi dululah salat dengan anak-anak dia. Tengok TV lebih daripada, inilah masa kita nak tengok TV. Pasal apa? Cuti, tak sekolah, tak apa. Biasa malam tidur pukul 10. Oleh kerana tak cuti sekolah pukul 11, tak apa, layan tengok TV. Cinta Allah dan Rasul adalah yang lebih utama, lebih utama daripada segala-galanya. Dan cinta kepada Allah dan Rasul, sama ada soal akidah ataupun soal ibadah, masa inilah kita nak mendekatkan dia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia untuk menghidupkan sunnah Nabi, menziarahi jiran, ziarah orang sakit, apa lagi yang kita boleh buat waktu cuti, fikir dan sebagainya. Penuhi aktiviti mereka dengan program-program yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa ni nak bersedekah, nak ziarah orang sakit dan sebagainya. Baru ni saya pergi ke satu Kedah dengan keluarga. Tengah-tengah kita duduk Kedah, tengok-tengok ada orang bukan Islam, satu kumpulan bukan Islam. Dia buat apa? Program putih sampah dekat Sungai Tekala, dekat dengan Semenih. Ajak anak-anak kecil, bawa ke sekolah dulu. Bukan cikgu, bukan apa, semua ibu bapa berkumpul buat satu program, beli semua sarung tangan, dia ajak anak-anak putih sampah dekat dengan air putih. Maksudnya yang buat orang Islam, yang putih bukan Islam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-iman bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimah la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Nabi kata, syahadat iman ada 73 atau 63 cabang. Paling tinggi syahadah la ilaha illallah. Paling rendah buang sampah daripada jalan. Ini didikan soal sunnah Nabi, soal mencintai pahala lebih daripada segala-galanya. Dan Nabi ini yang tak prioriti utama dalam hidup. Satu. Yang kedua, sidang Jumaah yang dirahmati Allah, selain daripada mencintai Allah dan Rasul, soal didikan dalam rumah ni juga.
Masa ni lah waktu kalau kita balik kampung, kita nak ajar kepada anak dan juga keluarga kita mentaati kedua ibu bapa dan berbuat baik kepada kedua. Kalau ada orang balik kampung, kalau anak balik rumah, kalau kampung kita sini, maka begitulah. Di situlah madrasah. Ialah mengajarkan kepada anak dan keluarga soal selepas Allah dan Rasul datang martabat yang ketiga ialah ibu dan bapa. Dan Allah meletakkan taat kepada ibu bapa pada darjat yang kedua selepas beribadah kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, jangan kamu sembah melainkan Dia, iaitu Allah. Selepas daripada ayat tentang sembah, wa bil walidaini ihsana, datang terus ayat tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Masa inilah waktu kita balik kampung, ajar anak-anak kita bagaimana kita sebagai ibu dia buat baik kepada ibu kita, buat baik kepada nenek dia, buat baik kepada datuk dia. Sebab perkara itu akan tiba saatnya bila kita pula jadi tua, anak kita sesat nanti bawa cucu kita. Itu pendidikan. Soal pendidikan yang mana hari ini banyak telah disebut tentang keruntuhan keluarga berlaku disebabkan tunjang utama dalam keluarga bukanlah rumah yang dibina di atas dasar takwa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tentang bagaimana berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah kisah yang sangat-sangat masyhur. Seorang anak sangat perlu berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu. Bahkan di saat ayah kita belakangnya mula membongkok, kesabarannya mulai berkurang, rambut dan janggutnya mulai memutih, ibu kita juga begitu. Semua tubuhnya daripada kuat mula menjadi lemah, kulitnya yang tegang mula menjadi kendur. Maka pada saat itu ibu dan ayah mengharapkan kebaikan daripada anak, mengharapkan kebaikan daripada anak. Tapi yang berlaku di akhir zaman, kadang-kadang ada sebahagian masyarakat yang hidup mewah di villa-villa, apartmen kelas menengah bahkan mewah, memandu kenderaan mewah, tetapi ayah dan ibunya berada di kampung hidup dalam kesempitan dan kesusahan. Apakah sesungguhnya yang telah berlaku dengan masyarakat pada hari ini? Seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengadu tentang anaknya, mengadu tentang anaknya yang telah mendurhakainya. Kemudian dia mengatakan sesuatu kepada anaknya dalam bait-bait syair, mengucapkan kegelisahan dia terhadap anaknya, rasa tak puas hati terhadap anaknya yang durhaka kepadanya. Sehingga dalam satu hadis, dalam satu riwayat, sahabat pergi cari lelaki tersebut dan tiba-tiba dia datang berhampiran dengan tempat mereka. Lalu dikatakan kepadanya, bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada dia, "Anta li abi." Kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu. Kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu. Anta wa maluka li abi. Dan orang yang memutuskan hubungan silaturahim, Nabi kata, la yadkhulul jannah qati'u rahim. Orang yang
memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah pelajaran yang sangat-sangat penting. Hari ini ada ramai yang lulus universiti, jadi doktor, PhD dan sebagainya, tapi gagal menjadi anak yang saleh, gagal menjadi anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab apa? Sebab dalam silibus pendidikan ada perkara itu. Yang ada dalam dasar pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kepada kita macam mana? Nabi, takdir Allah, memang Nabi tidak mempunyai ayah dan ibu pada waktu dia diangkat menjadi Rasul. Bahkan ayah Nabi meninggal sewaktu Nabi berada dalam kandungan. Mak Nabi meninggal waktu Nabi masih lagi kecil. Tapi Nabi ada ialah adik-beradik susuan, orang yang menjaganya sewaktu dia kecil, dan Nabi memberikan contoh yang baik. Antaranya ialah Syaimah binti Harith. Syaimah binti Al-Harith. Siapa dia? Dia adalah saudara sepupu, adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membahagikan harta rampasan perang dalam satu peristiwa, datang seorang wanita meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Orang tanya perempuan ni, kamu ni siapa? Dia kata, aku Syaimah binti Harith. Aku adalah adik-beradik susuan Nabi. Kami pernah menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Sahabat ni begitu terus mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan hal itu, terus Nabi tinggalkan sahabat dia, Nabi pergi jumpa dengan Syaimah. Syaimah namanya. Bila Nabi bertemu, kelihatan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaca. Maksudnya menitiskan air mata. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memeluknya dan mendudukkan dia, lalu Nabi memayungi dia daripada sinaran matahari. Sebab dia ni adalah adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada adik-beradik lain, adik-beradik susu dia ada. Itu pun Masya Allah, Nabi menunjukkan kepada kita bagaimana seorang putusan Allah, ketua negara, sanggup untuk berada di bawah terik matahari demi memayungi seorang wanita yang merupakan adik-beradik susuan. Nabi SAW mengajar kepada kita bagaimana mentaati dan juga berbuat berbakti kepada orang yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hal soal berbakti kepada kedua ibu bapa ni, kita rasa kita dah buat baik dah kan? Boleh jadi hari ni kita rasa aku tak termasuk. Ustaz kata tadi aku tak termasuk sebab aku ni Allah buat baik dah. Telefon selalu dah, mau duduk sekali dengan kita dah. Apa lagi? Hantar duit selalu, tanya khabar selalu. Boleh jadi kita masak nasi kepada mak kita. Kita rasa cukup dah kali apa yang aku buat. Satu hari zaman sahabat, ada seorang lelaki dari Yaman. Sewaktu musim haji, sewaktu jemaah haji sedang sibuk bertawaf di Kaabah, kelihatan seorang lelaki mengendong seorang perempuan yang sudah tua bertawaf di Kaabah. Sampai di makam Ibrahim, tiba-tiba dia bertemu dengan Abdullah ibnu Umar yang sedang berdiri dekat makam Ibrahim.
Dia si anak bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, aku ni anak, ni ibu aku." Dia kisahkan bahawa dia datang daripada Yaman, mari gendong ibu, bawa daripada Yaman, kemudian buat haji pun ibu dia gendong. Dia gendong ibu dia. Latar belakang dia bertawaf, bersa'i, pergi ke mana daripada Yaman, gendong. Dia tanya satu. Dia kata, "Assalamualaikum ya Ibn Umar." Assalamualaikum wahai Ibnu Umar. Aku ni anak dan ini ibu. Apakah menurut anda aku telah berbakti kepada ibu? Setahun ni aku buat ni, aku gendong dia daripada Yaman sampai ke Mekah, dan aku gendong dia buat urusan ibadah haji dia. Apakah aku telah berbakti kepada? Apa kata Ibnu Umar? Dia kata, "Wallah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman, demi zat yang jiwaku walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala." Dia kata, "Anda belum berbakti, belum membalas kebaikan ibu, walaupun hanya satu penderitaan yang dia buat, kamu tak dapat balas." Kita berbangga, dia kata kamu berbangga, menggendong dia berapa hari. Ada kita nak tambah sekali, dia gendong anak mak dia berapa hari. Daripada Yaman sampai ke berapa hari. Mak gendong anak berapa tahun. Kalau kita rasa hari ni, Allah baik, hantar binti 100 bulan, 200 bulan, 300 bulan, kita rasa cukup tak? Ayah belanja kita daripada orang kita, pampers saja berapa? Susu sebulan berapa? Nasi lagi, baju lagi. Sejak awal berapa? Daripada lahir sampai kita 20, kadang-kadang 25, ayah tanggung. Nak banding tak? Allah, tak dapat banding. Hatta kalau orang yang jaga ayah dan ibunya sakit, boleh tak dibandingkan dengan ibu dan ayahnya jaga dia? Satu dia sudah cukup menjadikan alasan bahawa kita tidak mampu untuk mencapai kebaktian kepada kedua ibu bapa. Nak membalasnya tak mungkin. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membalasi jasa-jasa mereka. Satu dia ada cukup. Seorang anak menjaga ayah dan ibunya sakit dalam keadaan umurnya sudah tua. Dia tahu bahawa dia jaga ayah dan ibunya untuk sampai kepada satu saat ayah dan ibunya akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ayah dan ibunya, dia jaga kita dengan harapan anak ini membesar dengan gembira. Dia jaga kita untuk sehat, untuk membesar. Kita jaga dia untuk menanti kematian. Cukuplah itu sebagai alasan untuk tidak menyamakan kebaktian kita kepada kedua ibu bapa. Jadi kalau ada yang cuti masih lagi tidak mengambil kesempatan ini untuk berbakti kepada kedua ibu bapa, cukuplah dada tanyalah iman bahawa sesungguhnya dasar pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum terlaksana sepenuhnya dalam bumi. Kalau tak mampu kita balik kampung, ajak dia mari sini. Kalau dia tak nak, kita kena balik buat lagi lagu mana. Sedap cakap tak balik kampung lagi. InsyaAllah dia mimpi, insyaAllah. So tidur mimpi. Betul ayah baru balik semalam. Semalam orang balik. Dia datang KL, tidur mimpi tak boleh balik kampung. Ala kulli hal, itulah yang disebut sebagai pendidikan, dasar pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini nak tunggu di sekolah anda tidak nak ajar itu. Bila nak ajar, kadang-kadang anak murid macam itu foto hormat sampai ibu apa. Ibu apa cikgu ni habis kata, kadang-kadang balik rumah, Allahu Akbar.
Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, walaupun kita sekarang ibu dan bapa, kita juga masih lagi anak kepada ibu dan ayah kita. Title itu tidak akan berubah buat selama-lamanya. Hari ini kita dah jadi ayah, hari ini kita dah jadi ibu, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi seorang anak. Khususnya anak lelaki, dia punya ketaatan kepada ayah dan ibu sampai ke akhir hayat. Tak ubah. Kalau perempuan ubah juga bila dia diangkat nikah, maka ketaatan dia yang paling utama ialah pada suami. Pun begitu tak maksud dia berputus arah dengan ibu dan ayahnya dah. Mesti dihubungkan buat selama-lamanya. Title itu, status itu tidak tercabut daripada kita buat selama-lamanya. Sehingga ke hujung nyawa kita masih lagi diwajibkan untuk berbakti kepada kedua-dua. Baik, itu dasar pendidikan. Ajak dia ada dalam umur kita. Pendidikan yang ketiga ialah pendidikan Nabi SAW tentang keberanian dan sifat rela berkorban. Keberanian dan rela berkorban. Berkorban untuk siapa? Berkorban demi Allah. Maksudnya, bila kita mencintai Allah dan Rasul, ada perkara yang perlu kita korbankan. Apa yang kita perlu korbankan? Sesuatu yang menyaingi kecintaan kepada Allah dan Rasul. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wahai manusia, kamu mencintai harta dengan kecintaan yang sebenar. Hubban jamma, kecintaan yang penuh, yang banyak. Manusia cinta kepada harta. Maka bila itu menyaingi Rasul, ada yang kita perlu korbankan. Tidak berhimpun dua kecintaan dalam satu hati. Tidak berhimpun dua kecintaan dalam satu hati. Seorang yang cinta kepada Allah pasti sanggup mengorbankan dunia. Dan seorang yang melebihkan dunia pasti dalam masa yang sama dia mengorbankan cinta kepada Allah. Jadi anak perlu diajar untuk berkorban, mengorbankan dunia mereka kerana mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ramai orang yang melakukan motivasi, camp dan sebagainya. Musim cuti sekolah, anak-anak kita hantar camp motivasi. Tak apalah, mudah-mudahan motivator di tempat motivasi mengajarkan anak-anak kita nilai-nilai. Tapi kadang-kadang kita balik rumah, kita tanya anak kita, sepatutnya ibu bapa pun kena sertai motivasi juga. Motivasi kita di masjid je lah. Kadang-kadang kita tanya, besar nak jadi apa? Ataupun yang muda-muda saya ni nak pakai kereta apa? Rumah nak pergi amat, Jupek baru dia keluarkan kenyataan bahawa ramai penjawat awam tak mampu beli rumah. Ikut kita perlu pening pada macam mana lah, duduk mana. Masa depan lagi macam mana kita 10 tahun lagi nak tinggal mana? Ataukah asyik duduk Mozambik? Kadang-kadang masa depan kita letak 10 tahun. Masa depan kita letak 20 tahun. Kita letak 30 tahun. Tapi dasar pendidikan Nabi, cita-cita yang ada di kalangan para sahabat bukanlah cita-cita sebagaimana yang kita tanam pada anak-anak kita. Sifat mereka keberanian dan rela berkorban, maksudnya mengorbankan dunia untuk akhirat. Sebab itu bila sahabat yang miskin mari bertemu dengan Nabi SAW, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, orang kaya telah pergi meninggalkan kami dengan pahala-pahala mereka. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tetapi yang kami tak boleh buat, wa yatasaddaquna bi futuli amwalihim, mereka dapat bersedekah dengan harta mereka. Lepas tu kita apa? Para sahabat dia tanya Nabi, tapi soalan mereka bukan maksud, ya Rasulullah, macam mana cara kami nak jadi kaya
dia bertanya begitu. Dia pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, dia telah pergi meninggalkan kami dengan pahala-pahala. Perlumbaan di kalangan mereka bukan soal nak jadi kaya. Perlumbaan di kalangan mereka ialah soal siapa banyak pahala. Lalu Nabi kata, awalaysa Allah qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Nabi, bukankah Allah telah jadikan kamu satu perkara, banyak perkara yang kamu boleh bersedekah dengan? Ketahuilah bahawa setiap tasbih adalah sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, zikir kamu adalah sedekah. Sehingga kamu mendatangi isteri kamu pun pada cara yang halal, maka itu juga adalah sedekah. Jadi sahabat rasa tenang bahawa bukan sekadar harta saja kita boleh bersedekah, dengan zikir pun kita boleh pahala sedekah. Mereka berlumba, cita-cita mereka bila datang jumpa Nabi, soalan apa yang nak ditanya? Hari ini kalau kita tanya, kalau jumpa Nabi, apa yang kita nak kata pada Nabi? Macam-macam jawapannya. Sahabat mudah je, bila tanya Nabi, jumpa Nabi, Badui mari daripada jauh, tanya Nabi, ya Rasulullah, khabarkan kepada aku dengan amalan yang bila aku buat boleh masuk syurga. Nampak tak cita-cita mereka? Khabarkan kepada aku satu amalan yang mana kalau aku buat, aku dapat masuk syurga. Ajarkan kepada aku satu ilmu, satu amalan yang mana selepasnya aku tak bertanya orang lain, bercukup dengan kamu sahaja ya Rasulullah. Cita-cita mereka adalah syurga. Dan mereka tahu untuk beramal mesti berada di atas landasan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat, soal dunia dan juga akhirat tidak akan menggantikan, menukarkan soal akhirat dengan soal dunia. Bahkan para sahabat dalam soal berbuat baik, berbakti, beli diri mereka dengan Allah, ada sebahagian yang sampai mereka timbang diri ini berapa kilo. Kalau dia ada 70 kilo, dia bersedekah dengan 3 kali ganda berat diri dia dengan perak. 70 kilo kali 3, 210 kilo. Beli perak sebanyak 210 kilo, bersedekah dengan menebus diri mereka. Sebab apa? Cita-cita mereka adalah soal akhirat. Mereka diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam soal akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang sahabat yang bernama Habib ibn Zaid sebagai duta menemui Musailamah al-Kadzdzab, sebagai duta menemui Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah tanya, kamu ni siapa? Dia kata, aku utusan Rasulullah. Musailamah, tahu Musailamah siapa? Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku menjadi Nabi, mendakwa dia ni jadi Nabi. Macam kahar Rasulullah dia buat. Tapi ini Musailamah al-Kadzdzab zaman dulu. Dia kata, bila Musailamah kata, mu yakin tak Muhammad tu Rasulullah? Habib bin Zaid kata, ya, aku yakin. Lepas tu dia tanya, kalau mu yakin Muhammad Rasulullah, mu yakin tak aku ni Rasulullah? Siapa dia? Musailamah. Habib bin Zaid kata, kau dia? Aku tak dengar mu kata kau. Aku tak dengar mu kata. Aku tak dengar. Musailamah tanyalah, mu yakin tak Muhammad Rasulullah? Aku yakin. Mu yakin tak aku ni Rasulullah? Aku tak dengar mu kata kau. Sahabat depan musuh Allah, depan musuh Allah, mereka tidak dengar. Kemudian Musailamah memerintahkan pasukannya untuk mencincang tubuh Habib bin Zaid. Mereka mulai memotong bahagian tubuhnya sepotong demi sepotong sehingga darahnya memancut ke bumi. Oleh kerana merasa penasaran, masa gelisah dan sebagainya, Musailamah ulang sekali lagi dalam keadaan sakit itu,
takut-takut Habib bin Zaid mengubah pengakuan. Dia kata, apakah kamu yakin Muhammad Rasulullah? Dia kata, ya, aku yakin. Mu yakin dan aku ni Rasulullah? Dalam keadaan sakit itu, apa kata Habib bin Zaid? Aku tak dengar apa-apa pun. Masih lagi mempertahankan. Akhirnya Musailamah memukul dan membunuhnya, sehingga Habib bin Zaid meninggal sebagai syahid di jalan Allah. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, hari ini bila bercakap soal bisnes dan sebagainya, ramai orang yang mendaulatkan Abdurrahman bin Auf sebagai tokoh bisnesmen yang berjaya. Tapi siapa yang nak mengangkat Abdurrahman bin Auf, sebahagian daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Bahkan sesungguhnya Abdurrahman bin Auf lebih berbangga dengan title dia sebagai orang yang dijamin surga, lebih daripada orang yang dinamakan sebagai usahawan yang berjaya. Hari ini kita cakap soal Abdurrahman bin Auf, tanya dia siapa? Bisnesmen. Sebab apa? Kita nampak soal bisnes, tapi kita tak nampak bahawa atas diri Abdurrahman bin Auf, dia termasuk 10 orang sahabat yang dijamin surga. Bahkan dia antara orang yang awal masuk Islam, di kalangan as-sabiqin al-awwalin, orang yang terdahulu masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di tangan Abu Bakar As-Siddiq, beberapa orang sahabat yang masuk Islam adalah mereka yang dijamin masuk surga. Antaranya ialah Uthman bin Affan, juga peniaga. Abu Bakar juga bisnes. Waktu dilantik menjadi khalifah Abu Bakar, hari dia dilantik menjadi khalifah, besoknya pikul barangan nak pergi ke pasar. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Umar tanya, wahai Abu Bakar, mu nak pergi mana? Aku nak pergi ke pasar lah, bukan kerja aku niaga. Bukankah kamu telah dilantik menjadi khalifah? Itu khalifah soal aku dengan makhluk-makhluk Allah. Tapi soal rezeki pun aku kena cari rezeki aku. Sebab dia tak anggap jawatan khalifah dia sebagai punca rezeki. Kita terbalik kalau jadi buah kat jaga siap. Itulah lubuk rezeki yang paling besar sekali. Abu Bakar dia bisnesmen, berniaga. Di tangannya masuk Islam Uthman bin Affan, dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga. Sa'ad ibn Abi Waqqas juga yang dijamin masuk surga. Semuanya ada bisnesmen yang berjaya, tapi mereka adalah orang yang dijamin surga oleh Allah. Saat kita menanam cita-cita, jadilah cita-cita yang kita tanam dalam keluarga kita ialah untuk mendapatkan surga, bukan untuk mendapatkan kerja. Bila kita anak kita belajar, besar nak jadi apa, nak kerja apa, bukan. Ilmu kita untuk dipergunakan. Untuk apa dia akan dipergunakan? Tanamkan kita keyakinan dalam soal tersebut. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, yang keempat dalam dasar pendidikan Nabi, rasanya kena pendek dan Nabi masa. Tidak Nabi dahulu masa. Dasar yang keempat ialah Rasulullah SAW dalam soal agama, dia tegas dan telus. Soal agama tegas. Yang Nabi lemah lembut soal yang lain. Soal hikmah, tapi dalam soal agama Nabi tegas. Buat sesuatu dalam soal agama, Nabi bertegas dengan itu. Kita kadang-kadang tengok anak kita pakai baju, tak pakai baju, ketat, seluar ketat. Ialah kita larang, kita tegur. Tapi kadang-kadang tak berapa tegas. Dia kata, Ustaz, aku dah mulut. Buat cakap macam mana? Kita kalau lain cakap gitu je. Waktu kita kata buih mulut. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya dengan ketegasan. Tapi tegas dalam lembut. Bukan bagi, tapi berlembut dalam soal. Tak bagi juga, cuma cara tu kena fikirlah macam mana. Sehingga seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, masuklah Islam. Kamu masuklah Islam. Dia kata, ya Rasulullah, boleh, tapi aku minta satu syarat. Satu syarat aku minta. Apa dia? Izinkan aku berzina, sebab aku tak tinggal. Zina tak tinggal. Izinkan aku berzina. Mendengar hal itu, sahabat semua kakak marah, semua nak pukul kakak, semua genggam menunggu semua. Jadi Rasulullah kata, biarkan dia. Kemudian Rasulullah SAW letak tangan dia di dada sahabat ini. Dia kata, relakah kamu dia terjadi pada ibu kamu? Dia kata tidak. Relakah kamu dia terjadi kepada adik-adik perempuan kamu? Tidak. Relakah kamu kalau dia berlaku pada anak gadis kamu? Tidak. Jadi Rasulullah kata, kalau bagaimana kamu rela kalau itu berlaku pada orang lain, sedangkan kamu tak rela dia berlaku kepada ahli keluarga kamu? Tegas, tapi dalam hikmah. Teguran Nabi tetap tak boleh. Bukan maksud dia izin, tak apalah, mungkin dulu lah. Ada kadang-kadang kita kata orang yang pakai tudung, mak kata tak apalah, biarlah tak pakai tudung, pakailah bila bersedia. Nah, isteri saya kata dia untuk serta dengan aku sekolah. Dia kenapa? Awak dia kata, saya dari sekolah yang saya pakai tudung, di luar saya tak pakai tudung. Kenapa kamu tak pakai tudung? Dia sebab mak saya kata, pakai tudung ni bila bersedia pakailah, kalau tak sedia tak usah pakai lagi. Mak dia ada gitu, kata. Lupa dia kata gitu, dia boleh sama. Dua tu kata dia dulu. Boleh dia kata kepada dia. Soalnya tidak ada langsung dorongan untuk menjadikan anaknya taat kepada Allah. Kalau pakai tudung mau di hadiah, tak. Lain dia cerita. Dia boleh kata tak sepakalah. Jumpa seorang ustazah dia. Saya jumpa ustazah kata kalau nak pakai kena pakai sama-sama. Kalau mau pakai pecah, baik tak usah pakai. Jumpa lagu tu lagu ajar. Soal dia tak bersedia itu soal dia. Tapi soal hikmah bukan maksud kita nak paksa dia dah. Tapi jangan kita sampai kita yang membuka ruang. Dia tak dapat tak apa, dia kata berlemut dalam soal itu. Tapi jangan kita yang memberi keizin. Jadi soal pendidikan agama mesti tegas. Salat itulah dia. Puasa dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Kemudian soal yang dasar yang kelima. Dasar yang kelima, bersikap lemah dan ramah. Bersikap lemah lembut. Lemah lembut ni sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Bukan soal kita nak didik anak kita jadi manusia lembut dah. Manusia lembut jadi kondak dan sebagainya tidak. Tapi maksudnya didiklah dia di atas akhlak yang baik. Hari ini Ustaz Hasrizal bagi kursus motivasi dan orang dia IQ slot motivasi pagi. Dia ada positive thinking, tu main tinggi. Ada seorang coach mari jumpa dia, Ustaz. Saya tak faham mana Ustaz mengajar sikit-sikit thinking. Kalau saya balik di rumah saya tak buat thinking. Lepas tu pak cikgu apa? Saya buat thinking. Bukan thinking lah, thinking. Kita ada soal mendidik anak-anak memang betul. Antara thinking dengan thinking, mana-mana. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Nabi. Dia kata, aku berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Aku tak pernah dengar Nabi kata kepada aku. Dan aku tak pernah dengar Nabi kata, kenapa kamu tak buat begini? Dan aku tak dengar Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu buat begini. Nabi tak pernah kata begitu kepada Anas bin Malik. Bukan soal Nabi tak memandu dah. Sebab Nabi SAW, kalau kita kata Nabi tak memandu, kita dalam gaji rumah kita, apa dia dapat? Kita rumah kita 4-5 tahun, apa dia dapat? Dia dapat duit daripada kita. Ilmu ada. Khadam Nabi Anas bin Malik siapa dia? Antara fuqaha sahabat. Abdullah bin Mas'ud siapa dia? Juga orang yang berkhidmat kepada Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Orang yang banyak berkhidmat kepada Nabi.
Apa kira-kira orang gaji Nabi lah. Siapa peringkat bawa selipar Nabi. Tapi dia antara fuqaha ulama sahabat. Khadam Nabi jadi ulama sahabat. Dan kita tak tahu pasal apa. Rumah kita bukan tempat pendidikan. Rumah kita soal tempat rehat dan hibur. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang terakhir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya mempunyai semangat dan cita-cita yang tinggi, sehingga budak-budak pun Nabi ajar untuk mencintai Allah dan Rasul, sehingga anak-anak pun tahu tentang surga, tahu tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal pendidikan mereka semuanya, walau apa juga yang berlaku di dunia, matlamat mereka, pandangan mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu beberapa dasar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ambil di dalam soal menjadikan rumah kita sebagai tempat untuk mendidik anak-anak kita menjadi hamba Allah yang saleh. Jadi kalau ibu dan bapa, khususnya kalau ibu-ibu, anak-anak perempuan kita ni akhir zaman ni ramai dapat mana masuk masa ni lah kita nak ajak masuk. Sebab apa? Sebab itu adalah kunci untuk dia taat kepada suami. Ramai yang ini saya dulu di rumah anak yatim, mengajar rumah anak yatim. Isu yang sama dia perempuan, tak ada ibu, tak ada ayah dan sebagainya. Dan bila belajar, dia tak tahu skill kekeluargaan. Tak tahu pasal dia tak ada ayah, tak ada ibu, tak ada adik-beradik dulu, anak yatim, tak masuk, tak kamu. Bincang dengan pengetua itu. Dan anak-anak kita ni, kita nak sediakan dia untuk siapa? Takkanlah rumah ni nak jadi rumah anak yatim sampai anak nombor 20 tu baru sila. Satu saat dia akan jadi isteri kepada seseorang. Maka didiklah dia menjadi seorang isteri yang soleh, menjadi seorang hamba, seorang pendidik, ibu yang tahu mendidik anak-anak. Maka itu adalah skill ibu bapa yang perlu ada dalam rumah kita. Jadi sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya rasa perkongsian yang ringkas itu mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Dan kalau boleh-bolehlah buku tentang cara bagaimana menjadi ibu dan bapa yang baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang direzekikan dengan anak-anak yang saleh, yang tahu mendoakan kita sewaktu kita berada di dalam liang lahat kita, dalam kegelapan kubur. Akhirnya pahala berurusan sampai kepada kita disebabkan kita meninggalkan zuriat yang saleh, yang beramal dan tahu mendoakan kesejahteraan ibu bapa di akhirat kita. InsyaAllah saya rasa saudara dahulu apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang tidak baik dari teman saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. Bismillah.